Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dah pagi ya, pukul 12.22 minit pagi. 13 Oktober 2020. Ramai yang tak tidur lagi malam ni ya. Dah pagi, awal pagi. Mungkin besok ada yang bekerja, yang tak boleh tidur. Sebab apa tak boleh tidur ya? Mungkin terkenang-kenangkan kisah lalu. Macam-macam nak fikir kan. Okey. Uh, Malam ni sajalah nak sembang-sembang sebab tak boleh tidur. Jadi kita sembang-sembang lah. Nak test suara dulu. Okey, suara Muhammad Kamal Yusof. Assalamualaikum. Tak ngantuk ke? Okey, Muhammad Kamal, sound okey ya? Ada bunyi tak? Itu hari saya buat live ada bunyi gangguan. Tapi tak tahulah hari ni. Muhammad Mustaqim, berita yang baru terima. Esok dijangka ada satu NGO menyamar akan buat perhimpunan dengan memakai baju keadilan dan bendera keadilan kepada rakan-rakan yang support perjuangan Datuk Seri Ibrahim dan keadilan. Jangan tolong berhimpun. Okey. Jasni Ahmad Tajuddin baru nak tidur kena kejut. Siapa kejut Jasni ya? Mantoba ada orang tua menyerap depan pintu. Ada orang tua menyerap depan pintu sana ni. Kau pergi halau Mantoba. Ini Tok Bomoh mana ni ya? Tok Bomoh teropong ada tak malam ni? Takut Tok Bomoh yang bawa teropong tu kan datang depan istana. Okey, pagi ni ramai yang tak tidur. Seperti biasalah ya. Tak tahu apa keistimewaan dia. Untuk hari ni ramai yang tak tidur. Wan Muhammad Zuraidi pun ada. Suara okey katanya. Ada bunyi bising-bising tak? Ramadan Lestari. Mak Yusof kata okey sound katanya. Okey, hari ni tak ada apa. Nak buka radio pun dah tengah malam. Tak bersiaran kita di Kobat FM. Jadi kita nak sembang-sembang lah sini ya. Layankan kawan yang tak tidur. Sulaiman Mustafa, okey welcome. Tamil Narish Kumar, suara okey katanya. Siapa lagi tu? Devon Dem Saman Chalam. Nama pelik-pelik. Okey, Kamal Harun, suara okey. Terbaik bro. Terima kasih. Don Alfil, Kamsi Abdul Rahim, Wan Muhammad Zuraidi, Tamil Narish Kumar, Syaiful Iman, ya, Din Aberdeen, bunyi macam nama Hindustan ya. Rajani Said, ya, Zul Kamal Johari, salam tuan, lawan tetap lawan katanya. Okey, Hamira Liana Suleiman juga bersama dengan kita pada awal pagi ni. Hazizul Zain, Kuantan okey ke katanya ya. Kuantan okey alhamdulillah. Zul Kamal Johari, salam tuan, lawan tak lawan. Aidil Ibrahim nak tidur tapi ada live pula katanya. Bolehlah ya. Tak ada apa-apa. Hari ni tak ada yang kita nak sembang yang berat-berat lah kan. Nak tahu juga pendapat kawan yang tak tidur ni kenapa pula tak boleh tidur ya. Tak sabar tunggu esok kata Syaiful Iman ya. Bukan Syaiful Iman seorang saja, ramai ya. Di antara teman-teman kita yang tak boleh nak tidur, tak boleh nak lap mata kan. Apa yang nak berlaku esok kan. Esok pagi nak cari kayu. Okey Alustar, okey bro, kata Hamzah Saleh. Terima kasih Alustar, tak tidur lagi. Assalamualaikum bang, kata Zulkifli Harun. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ramai yang tak tidur ni ya. Jasminder Singh, member kita juga. Masih juga tak tidur. Setakat ini apa yang boleh saya kongsikan bersama dengan anda daripada maklumat kawan-kawan kita ya, yang agak boleh dipercayai lah. Okey, Zulkifli Harun, welcome, terima kasih kerana sudi-sudi layan-layan kita pada awal pagi ni ya, sambil-sambil tengok live tu, baring-baring kata-kata lama-lama lelak lah mata. Abdul Aziz Alustar, sejuk katanya ya. Di sini panas menanti isu panas esok pagi. Okey, setakat ni berjalan baik ya, masih lagi plan berada dalam track yang baik, dan cuma satu saja iaitu doa sajalah ya. Kamal Harun, okey, terima kasih. Cuma doa daripada kita semua sajalah yang boleh membantu apa yang kita harapkan dan apa yang kita perjuangkan selama ini ya. Mantoba, tidurlah, mana tahu esok bangun Mahdi Perdana Menteri ke-9. Itu Mantoba punya kan. Tak ada yang mustahil dalam politik, tidak ada yang mustahil kan.
Mana tahu Mukhtar Senik pun diangkat sebagai Perdana Menteri esok. Tidak ada yang mustahil dalam politik, kerana dalam politik ni kawan boleh jadi lawan, lawan boleh jadi kawan, ya. Dan pihak parti sana boleh sokong parti sini, ya, berbagai-bagai lah dalam politik ni. Jadi tak jadi satu yang mustahil. Saya dah tidur, telefon tak tidur lagi, kata Muhammad Kamal. Okey, apa pun kita mengharapkan, okey, Kusuma Dewa. Driver tunggu driver tunggu besok. Debang driver pula. Debang tunggu besok. Dan bagi kita lah, ya, penyokong Pakatan Harapan, di samping kita mendoakan dan juga mengharapkan sesuatu yang menggembirakan pada esok pagi, kita juga harus bersedia dari segi mental kita, ya, untuk menerima apa saja keputusan. Yang pentingnya kita sekarang ini dah boleh bersyukur kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun melaksanakan tugasnya dengan begitu baik, iaitu untuk mendapatkan apa yang hilang daripada kita selama ini, ya. Jadi tugas dan juga tanggungjawab beliau selaku pengurusi Pakatan Harapan dan juga sebagai ketua pembangkang adalah berusaha sedaya upaya, ya, dengan apa saja strategi yang tidak melanggari hukum agama, tidak melanggari peraturan dan juga perlembagaan. Jadi beliau telah pun laksanakan, ya. Tetapi apa saja usaha sebagai manusia, kita haruslah beriman dengan rukun iman, iaitu qada dan qadar, ya. Ya, untung baik dan juga untung jahat. Kita cuma diminta oleh Allah supaya melakukan usaha. Okey, Seven Wahab bro, apa cerita ni tuan? KL PKP tapi 2 kes je hari ni katanya. Cini angin kuat nak hujan boh. Tu Mak Kamal. Mak Kamal Yusof tu ketua cabang Pekan tu yang main-main tu, ya. Tempat Najib tu. Orang hebat. Bukan senang-senang nak jadi ketua cabang di tempat Najib. Azmi Muslim pula apa ni? Azir Muslim. Okey, welcome. Okey, kita sambung balik sembang. Jadi kita kena bersedia dengan apa saja kemungkinan di sebalik harapan yang tinggi untuk kita nak lihat perubahan dalam tampuk kepimpinan negara. Tetapi kita juga harus akui politik di Malaysia ini tidak sama seperti politik di negara-negara yang maju sana, ya, dengan negara yang bertamadun. Pemikiran, minda rakyatnya dan bahkan minda di kalangan pemimpin pun sendiri di negara maju jauh beza dengan negara kita. Kalau di negara yang dah maju, pemimpin yang melakukan kesalahan walaupun kecil, mereka ada maruah, mereka meletakkan jawatan. Apatah lagi kalau mereka tahu mereka tidak dapat sokongan yang kuat, ya. Tetapi politik negara kita ini usahakan rakyat biasa, ya. Pemimpin sendiri pun tidak mempamerkan sikap tanggungjawab kepada negara dan juga rakyat, ya. Masih cuba nak bertahan dengan kuasa yang ada. Muhammad Farouk Ghazali, kenapa DAP Amanah senyap je, ya, tak sokong ke? Mungkin Muhammad Farouk ni mungkin ketinggalan lah, ya. Mereka dah buat kenyataan di dalam mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan, di mana dalam mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan bahawa Amanah dan juga DAP menyokong sepenuhnya tindakan yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu kenyataan media dikeluarkan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan. Jadi bila menyatakan sokongan, bermakna itulah dia respon daripada rakan kita daripada Pakatan Harapan, ya. Jadi nak katakan tak sokong ataupun senyap tu bohong lah, ya. Kita pun banyak tengok dalam media sosial kenyataan daripada Wabi Khalid Samad, kenyataan daripada Dato' Mujahid dan sebagainya, banyak, ya, mengulas tentang isu ni. Cuma kepimpinan Amanah dan juga DAP, mereka pun telah menyatakan kenyataan media bahawa sokongan tidak berbelah bagi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri dan juga tindakan yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini. Itu adalah pendirian Pakatan Harapan, ya, Majlis Presiden Pakatan Harapan. Jadi dah terjawablah soalan daripada Muhammad Farouk tadi, ya. Okey, Tuan Yusof Haji Sawabi, esok nak bangun pagi, nak dengar berita baik. InsyaAllah doakan banyak-banyak. Muhammad Rafiq, semoga impian kita melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dimakbulkan. InsyaAllah, kita hanya perlu berdoa sekarang ini, ya. Zan Syahnis kata kita harapkan yang terbaik untuk Malaysia dan juga rakyat. Okey,
Selamat datang Hafizuddin Masri juga bersama dengan kita. Ya, itu saja yang masih lagi perlu kita lakukan. Usaha telah pun dijalankan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, untuk bekerja kuat berbulan-bulan yang lalu, ya. Selepas kita tumbang, selepas kerajaan Pakatan Harapan ini dikhianati, maka selepas pada itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim terus bekerja dengan berbagai-bagai cara, ya, bagaimana memikirkan bagaimana nak dapatkan kembali mandat yang telah pun dirompak oleh pengkhianat-pengkhianat ini, ya. Jadi di antaranya inilah yang sedang kita hadapi, suasana yang ada sekarang ini, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berusaha mendapatkan beberapa sokongan, dan kita mengharapkan sokongan yang diterima oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sokongan yang lahir daripada kejujuran dan juga keikhlasan, ya. Kerana manusia ni kita tidak nak boleh selam dalam hati masing-masing, ya. Sedangkan dalam parti keadilan itu sendiri pun kita ada lagi manusia yang tak ikhlas, ada manusia yang berbelas tahun berjuang reformasi, akhirnya khianat, ya. Jadi kita tak nak baca nak selam hati seseorang, apatah lagi daripada rakan-rakan kita yang bukan dalam Pakatan Harapan, yang bukan daripada keadilan dan sebagainya. Sudah pastinya kita tak boleh nak baca. Tapi yang pentingnya kita bersangka baik dan kita mengharapkan keikhlasan dan kejujuran daripada orang-orang yang menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, kalau beliau nak jumpa kedua-dua tuanku, kalau sekadar ada sokongan 112, 113, 114, beliau tak akan sanggup untuk bertemu dengan kedua-dua tuanku, kerana majoriti agak tipis, tidak ada beza dengan kerajaan yang sekarang ini. Jadi menyusahkan sekiranya beliau menjadi Perdana Menteri dengan keadaan majoriti yang begitu tipis. Jadi beliau berusaha walaupun memakan masa, dan kita tak sabar-sabar, ya, untuk melihat Pakatan Harapan kembali menjadi kerajaan. Namun kesabaran yang ada kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu kita boleh respect lah, ya. Beliau tenang, dalam keadaan tenang, di samping menjalankan tugasnya sebagai ahli Parlimen Polisen yang tidak pernah beliau tinggalkan, ya. Dan kita masih ingat lagi setiap malam satu ketika beliau bercakap tentang COVID, ekonomi dan sebagainya, ya. Jadi dalam keadaan begitu pun beliau masih lagi sempat berikhtiar dan berusaha untuk mengembalikan mandat rakyat yang telah pun dicuri, ya, yang telah pun dikhianati. Wan Muhammad Zuraidi, semoga dipermudahkan urusan Datuk Seri Anwar Ibrahim esok, katanya, ya. Hari ini lah tu, hari ini dah masuk dah, hari 13, ya, sekarang ni jam 12.35 pagi. Zack Zaidi, okey, terima kasih kerana datang. Ada yang tikam dari belakang tu, hati-hati, kata Mak Kamal. Itu semburit. Semburit ni memang seronok lah, tikam belakang ni. Wan Muhammad Zaidi, semoga dimudahkan. Encik Eddie, semoga beroleh kejayaan, ya. Daus Musa juga. Siapa lagi ni kawan-kawan kita? Ini geng-geng tak tidur ni. Abdul Halim Sarikon, Kuantan, Dul Hilman, Ja Legend. Ini orang lepas. Aris Ihsan, Mastura Omar, Muhammad Saufi Miat. Ni orang PD. Ni orang kuat Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, ya, yang bekerja kuat di kawasan Polisen, di kampung apa? Kampung Sawah. Seven Wahab Bro, kata Kamal Harun, Zulkifli Harun, Hamira Liana, siapa lagi? Muhammad Hafiz Idros, Zaidi, Nuar, selamat kena kencing dengan Anwar. Ni yang nama Nuar ni, dia kata selamat kena kencing dengan Anwar. Tak apalah, ya. Kalau masa kita jadi kerajaan pun dia kata kita kencing, kita jadi pembangkang pun kita kata kena kencing, ya. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya kita jadi kerajaan dengan cara yang sah, dipilih oleh rakyat, ya. Kita tak kencing rakyat pun, rakyat yang pilih kita dan kita jadi kerajaan. Mereka yang tuduh kita kencing ini ialah pengkhianat yang merampas, yang patutnya merasa malu sekali bila menjadi kerajaan tanpa dipilih oleh rakyat, ya. Kemudian tak boleh nak bentuk kerajaan, tak boleh nak dapat majoriti dalam parlimen. 2 kali usul dibawa dalam parlimen, hanya dapat 111 saja undi, tak menjejak pun 112. Itu yang paling minima, ya. Yus Azim, Cik Den, sebut nama saya Cik Den. Okey, sebut Yus Azim. 3 kali. Okey, ya, Noah, ya. Relax Noah, jangan gelabah.
Jangan meroyan, ya. Jadi bagi kami dalam Perkataan Harapan, kami sudah bersedia dengan apa saja kemungkinan. Kalau kami dapat apa yang kami hajati, itu satu bonus. Dan kalau kami tidak dapat apa yang dihajati, kan, inilah kerja kami. Dan kami dah bersedia daripada awal, sebagaimana pesanan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, bahawa terutamanya kepada Parti Keadilan, iaitu kita memperkemaskan jentera kita, memperbanyakkan ahli kita, ya, dan juga merancang berbagai program kemasyarakatan untuk kita bersedia menghadapi PRU yang ke-15. Jadi bagi macam-macam kat luar sana tu, janganlah ya cepat sangat nak melatah, nak meroyan, kan. Macam kata pemimpin PAS, siapa tu? Dia kata, apa yang Anwar mahu, katanya. Apa yang Anwar mahu. Dia dah rampas hak kita, kemudian dia tanya apa yang kau mahu. Ini perangai lebay ni, ya. Kalau cakap lebay khianat, dia tak mengaku, ya. Bukan kita khianat, dia kata Muhyiddin yang khianat, Azmin yang khianat, kami PAS tak khianat. Itu jawapan orang yang nak mempergunakan agama lah, ya. Sama juga dengan kata bukan saya yang rompak kedai tu, saya tak rompak pun, saya cuma ambil, diorang kasih hasil rompakan tu, saya ambil lah, kan. Saya tak rompak, tapi hasil rompakan tu dikongsikan bersama kami, maka kami terima. Itu kaedah lebay lah, ya. Hasama Kamal, insya-Allah semoga Allah merahmati Datuk Seri Anwar Ibrahim, katanya. Hamzah Saleh kata pasal, alamak tak sempat baca, laju sangat ni. InsyaAllah semoga Allah merahmati Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian Arif Amirul kata orang yang kata kena kencing tu serabut meroyan sebab akan hilang dedak nanti, ya. Mazli Malik, insya-Allah harapan dipermudahkan pada 3 Oktober hari ini, insya-Allah, ya, dari Mazli Malik. Yang ke Malik no tadi. Ridwan Muhammad, okey, welcome, terima kasih. Ahmad Syaril orang Kuantan, orang kuat Kak Ji ni. Uli Faziah tak tanya pun, katanya. Ada kita orang kisah kau pernah jadi ahli ke tidak. Ni ada dia jawab komen member tadi lah tu, saya tak dapat baca, ya. Ahmad Syaril dah habis kuarantin, ya. Ini alhamdulillah lah, ya, jentera-jentera kita di Kuantan, ya, khususnya di Pahang yang bertugas di Sabah, alhamdulillah, ya, semuanya mematuhi dan juga berdisiplin, tidak seperti Aiman Khairuddin Al-Qarantini. Jadi budak kita semua disiplin, cukup tempoh kuarantin, barulah mereka akan bersama keluarga, ya. Muhammad Effendi Abbas, okey, Ridwan Muhammad kata terbaik. Syaiful Iman, takkan lebay nak menipu, katanya. Okey, betul, takkan lebay nak menipu, tapi dalam cerita P.Ramlee lebih kuat menipu, kan. Okey, sebab itu saya katakan PAS ni sekarang, ya, dia adalah Tuan Guru Haji Hadi. Memang PAS ni tidak sama, tidak bezanya dengan parti MIC, MCA, UMNO dan sebagainya, ya. Itu sebuah parti politik. Tidak seperti dulu kita nampak gambarkan bahawa PAS ini adalah suatu parti yang membawa dasar Islam. Kalau mereka bertanding pilihan raya ni, kalau mereka kalah pun tidak masalah, sebab mesej mereka adalah untuk memperkenalkan perjuangan Islam. Itu dulu, ya. Sekarang tak. Kalau di Sabah tu tak tanding lah, ya, pacak bendera je. Tapi seronok bukan main, dapat jadi adu dilantikan. Macam mana, kan? Orang yang malas berjuang tapi habuan dia nak, berebut nak dapat habuan. Sebab itulah tak pelik kalau PAS ni di antara orang yang bersebahat dengan pengkhianat, ya, merampas mandat rakyat ni, ya. Tapi tak mengaku. Tak mengaku, saya bukan perompak, saya cuma makan hasil rompakan je. Itu biasalah, ya, dari dalil yang dikeluarkan oleh ulama-ulama mereka. Hazlan Hashimura, apa pandangan tuan sekiranya berlaku perubahan kerajaan hanya 1 tahun 7 bulan saja sebelum PRU yang ke-15, ya. Jadi dalam politik ni tak ada siapa menyangka, kita pun tak pernah sangka bahawa kita jadi kerajaan hanya 22 bulan. Dan Muhyiddin Yassin pun mungkin sekarang ini amat takut sekiranya Perikatan Nasional hanya menjadi kerajaan lebih kurang 7 ke 8 bulan. Ya, kalau kali ini dia tumbang dalam masa terdekat, maknanya keguguran lah, ya. Ibarat macam perempuan mengandung yang keguguran tak sampai 9 bulan, anak dah gugur, kan. Itu dalam politik
tidak ada satu benda yang mustahil lah ya berlaku. Dan sekiranya kita jadi kerajaan pun kita tidak ada jaminan bahawa kita akan jadi kerajaan sampai PRU yang ke-15. Tetapi apabila kita meletakkan keyakinan kita kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dan saya yakin kerajaan itu akan dapat ditingkatkan, akan mendapat kepercayaan daripada rakyat ya. Beberapa reformasi yang selalu Datuk Seri Anwar sebut akan dapat dilaksanakan. Arifin Mak Piah, ini member saya ni, AJK cabang Bayi Besar. Wan, audio kurang cantik, bunyi cengkerik tapi tak berapa kuat katanya. Bunyi cengkerik tu bukan audio, ini malam kan, rumah saya ni kan ada cengkerik. Okey ke? Mungkin kabel kot, ataupun memang bunyi cengkerik kat luar sana. Okey, terima kasih Arifin Mak Piah. Selamat berniaga Datuk Kedai. Dia berniaga kat KL. Apa nama warung dia? Nak promote warung boleh saya sebut nama. Warung kedai makan Tom Yum. Tom Yum dia memang sedap ya kat Kuala Lumpur sana. Okey, rasa betul ke Anwar ada majoriti ya? Tentang majoriti itu saya yakin insya-Allah memang beliau ada majoriti seperti mana beliau sebut, bukan 5, bukan 6 dan juga bukan 10. Bermakna 10 ke atas lah ya. Ramai menyangkakan 120 dan sebagainya. Cuma yang jadi persoalan sejauh mana majoriti yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu boleh bertahan ya. Ini adalah kekuatan diri kepada mereka-mereka yang telah menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apatah lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mendapat sokongan daripada beberapa ahli parlimen tanpa tawaran, tanpa jawatan yang ditawarkan, tidak seperti si Sembab tu ya. Yang kita dengar audio dia dalam mesyuaratnya, dia kata kita boleh tarik orang UMNO dengan jawatan menteri, PAS dengan jawatan menteri, jawatan jalan GLC dan sebagainya ya. Perancangan mereka awal-awal lagi telah mengumpan dengan jawatan-jawatan. Itu pun masih lagi tak dapat membentuk kerajaan yang kuat ya. Walaupun 70 menteri diwujudkan termasuk timbalan menteri ya, masih lagi tidak dapat wujudkan kerajaan yang kuat. Tetapi berbeza dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bermakna beliau mengambil risiko yang amat tinggi. Beliau mendapatkan beberapa ahli parlimen yang ingin menyokong beliau tanpa memberikan apa-apa tawaran dan juga jawatan. Kerana beliau faham sekiranya sokongan itu diperolehi daripada tawaran dan juga jawatan, nescaya beliau akan dikongkong oleh ahli parlimen ini sekiranya beliau menjadi Perdana Menteri. Sebab itu beliau mungkin berinteraksi empat mata, menyatakan secara terang kalau nak sokong perjuangan yang dibawa oleh saya, maka sokonglah ya dengan ikhlas tanpa saya menjanjikan apa-apa jawatan ya. Mungkin saya pun yakin bahawa ada di antara mereka yang menyokong bukan kerana mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada yang menyokongnya kerana terlalu marah dengan Muhyiddin, kerana Muhyiddin dah kencing mereka ya. Muhyiddin ni bukan saja kencing Pakatan Harapan, dia juga kencing UMNO ya. Yang dia tak kencing PAS je, sebenarnya dia kencing juga PAS ni, tapi PAS tak terasa kepala mereka dikencing, mungkin kerana serban terlalu tebal, kerana kepada dia kepiah, maka dia tak terasa Muhyiddin kencing ya. Kerana dia beri jawatan sebagai menteri mewah ya. Presiden pun hanya dapat duta khas Timur Tengah kan. Jadi mungkin tak terasalah dikencing tu. Tapi sebenarnya semua kena kencing sebenarnya ya, sebab dia sanggup kencing boh dia sendiri, Tun Dr. Mahathir, dia sanggup kencing Pakatan Harapan. Dan tak peliklah kalau dia ada kuasa, dia boleh kencing semua kawan-kawan dia yang lain. Jadi mungkin ada di antara ahli parlimen dalam UMNO ini yang mungkin tak sanggup lagi ya, setiap hari dibuli oleh Muhyiddin. Jadi mereka memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada yang memberikan sokongan kerana yakin dengan perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan ada juga yang beri sokongan semata-mata untuk menjatuhkan Muhyiddin. Ada yang teori yang selalu disebut oleh Lokman Adam ya, Lokman Adam selalu sebut bahawa ahli parlimen UMNO yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mereka ada strategi katanya ya. Okey, siapa ni? Seven Wahab bro. Seven Wahab bro, betul ke orang tua 95 tu nak jumpa Agong juga? Lantak dia lah nak jumpa Agong ya. Masa kita jatuh dulu pun dia nak jumpa Agong juga, tapi tak sempat ya. Siapa lagi tu? Haira Sama Kamal, apa pendapat tuan tentang PKPD
Oh, mak tak dapat baca, laju naik. Kena tapis betul-betul katanya ya. Coal Point PH lagi kuat kencing katanya. Hantar kau lah. Muhammad Kamal Yusof, apa pendapat tuan tentang Kuli ya? Tengku Zali ni sebenarnya dalam politik dah tak ada nama dah ya. Beliau seorang yang pemimpin tapi sudah tidak ada aura untuk menjadi seorang Perdana Menteri. Beliau bertanding dalam jawatan Presiden UMNO pun beliau tewas kan. Jadi beliau seorang yang mungkin lebih baiklah dari segi integriti dengan Najib ataupun Zahid Hamidi, tapi dari segi aura nak jadi seorang menteri, beliau tidak ada aura seperti mana yang terdapat pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni daripada timbalan Perdana Menteri dulu, masa Menteri Kewangan sampai sekarang pun ya, beliau mempunyai auranya terutamanya di negara-negara Islam. Okey, Zainuddin Mat Kiram, terima kasih, selamat datang. Okey. Azmin terus senyap, terkancing gigi ke kata. Saya pun tak tahu, katanya kena kuarantin ya. Dan terus senyap. Tapi ada orang ni, kadang-kadang ada orang dia senyap-senyap, dia ada plan ya. Jadi kita janganlah rasa orang jahat ni dia senyap-senyap kan. Orang jahat, orang senyap ni jangan main-main ya. Jahat-jahat orang senyap ni kita kena hati-hati jugalah. Okey. Thank you Ras. Betul ke nama tu saya sebut ni, macam tak pernah nampak ni. Dr. Mahathir dan Muhyiddin bersekongkol. Dr. Mahathir dan Muhyiddin bersekongkol. Itu kita dah hilang daripada kamus kita. Dr. Mahathir ni kita hilang daripada kamus kita kerana memanglah beliau banyak membantu memberikan ruang kepada pengkhianatan yang berlaku di dalam terhadap Pakatan Harapan ya. Sekiranya beliau seorang yang jujur, ikhlas dengan Pakatan Harapan dan tidak munafik ya, tidak memungkiri janjinya, kemungkinan pengkhianatan ini boleh kita kawal, boleh kita bendung ya. Tetapi oleh kerana beliau sememangnya ada niat untuk nak khianat dengan Pakatan Harapan dan masalah peribadi beliau ya, yang dendam peribadi beliau kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tidak dapat lagi dikawal-kawal, maka beliau sanggup ya menjatuhkan sebuah kerajaan yang kita tunggu berpuluh-puluh tahun ya. Beliau sanggup jatuhkan sebuah kerajaan ini, walaupun kerajaan ini memberikan tempat kepada beliau dengan tempat yang begitu istimewa yang mungkin tidak dapat dinikmati oleh ramai orang politik, menjadi seorang Perdana Menteri sampai 2 kali kan. Diberi jawatan Perdana Menteri dengan keadaan jumlah kursi 13 kursi parlimen saja, tetapi diberi jawatan Perdana Menteri, mendapat pula restu daripada musuh ketat beliau, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam penjara ya, suka sekali kita jumpa tokoh pemimpin yang macam tu ya, yang berlapang dada, yang sentiasa memaafkan, bersangka baik dengan Tun ya, memberikan ruang kepada Tun untuk menjadi Perdana Menteri. Walhal kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim nak gila sangat nak jadi Perdana Menteri, beliau boleh saja tolak Tun dan Pakatan Harapan berkeputusan mencalonkan isteri beliau, Datin Seri Muazzizah sebagai Perdana Menteri kalau kita menang PRU 14. Dan bila kita jadi kerajaan, Puan Muazzizah kalau tak jawatan dan serah terus kepada Anwar. Kalau itu yang kita nak kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ni orang yang gila kuasa, rakus nak jadi Perdana Menteri. Tetapi tidak ya. Beliau tidak letak Datuk Seri Muazzizah sebagai menteri, bahkan beliau berbincang dengan kawan di Persatuan Harapan bahawa Datuk Mahathir apapun keputusan terhadap Parti Bersatu ketika itu, kita dah buat perjanjian bahawa Tun adalah Perdana Menteri Pakatan Harapan, kerana Tun pun dah tanda tangan perjanjian untuk laksanakan manifesto, untuk menyerahkan kuasa kepada Anwar ya. Dan kita bersangka baik ya. Kita tak tahu apa yang ada dalam kepala otak orang tua 95 tahun ni ya. Tetapi akhirnya Allah tunjukkan kepada kita apa sebenarnya ada dalam kepala otak orang tua ni, dan sampailah kerajaan itu jatuh masih lagi ada sifat dendam dia kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Beliau sanggup tak jadi Perdana Menteri asalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tak dapat jadi Perdana Menteri. Beliau sanggup mencalonkan orang yang tak pernah orang terfikir nak jadi Perdana Menteri ya. Contohnya macam Syafiq Hafdal. Tidak ada ahli politik mana pun yang boleh meramalkan Syafiq Hafdal ni boleh jadi calon Perdana Menteri, tapi Tun sanggup terima kalau Syafiq Hafdal jadi Perdana Menteri ya. Hatta kalau diletakkan dicalonkan Muqtas Mek jadi Perdana Menteri, saya rasa Tun akan terima juga ya, asalkan
bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itulah perangai Tun Dr. Mahathir, dan sebab itulah keadilan khususnya menolak sama sekali Tun Dr. Mahathir. Ya. Muhammad Fadil memang kemaruk kuasa pun memang tak layak pun katanya. Muhammad Fadil kan. Okey, yang layak mungkin Haji Hadi lah. Haji Dewang layak sebab tu dia jadi Menteri Besar Terengganu sepenggal, ya. Kemudian jadi kerajaan cuma jadi duta khas Timur Tengah, dan sampai hari ini, sampai kerajaan nak jatuh pun tak pernah kita dengar statement daripada duta khas Timur Tengah ini berkenaan dengan negara Arab Timur Tengah, ya. Walaupun kita tahu di Azerbaijan, di mana peperangan berlaku bersama negara-negara Islam, tetapi duta khas ini duduk di Rusila candak sotong, ya. Tiap bulan nak makan gaji, ya. Bila wartawan tanya, lain soal, lain jawab, ya. Orang tanya tentang Khairudin Atakiri, kenapa dia langgar PKP, langgar SOP PKP, apa jawapan Haji Hadi? Yang penting moral. Itulah sebab tu saya katakan Haji Hadi ni memang patutlah, ya. Muhyiddin pun tahu Haji Hadi tak layak untuk nak jadi menteri, maka lantik dah sebagai duta. Ya, salah-satunya parti yang bertaraf presiden hanya sebagai duta, maknanya standard macam almarhum Jamaluddin Jajis je lah, ya. Haji Hadi ni. Okey, Tuan Bin Toman pun sebagai timbalan presiden hanya jadi menteri mewah yang menjaga pencemaran alam, tong-tong sampah, apa semua kan. Yang bangkai-bangkai busuk, itulah level Tuan Bin Toman kan. Jadi menteri agama pun tak boleh. Tak diletakkan di situ. Jadi kita tak pelik dengan PAS, ya. PAS ini yang kita tahu masa Najib jadi Perdana Menteri pun PAS tetap menyokong Najib. Lepas tu bila kita bawa satu NDB, PAS kata oh dia berpuas hati dengan satu NDB. Bila kita bawa cerita tabung haji, oh PAS berjumpa dengan Datuk Aziz Rahim dan kita berpuas hati dengan penerangan tabung haji. Itu masa Najib jadi menteri. Kemudian bila jatuh Najib, naik pula Tun Dr. Mahathir, Haji Hadi orang pertama ketuk pintu pejabat Perdana Menteri. Dia pengatun, ya, untuk nak cium tangan Tun Dr. Mahathir, ya, untuk nak sembah lutut Tun Dr. Mahathir. PAS lah batang pejabat Tun Dr. Mahathir, ya. Yang sebelum PRU dulu, PAS kata Tun Dr. Mahathir ni layak jadi doktor klinik saja, tak layak jadi Perdana Menteri. Ya, Tun Mahathir dah nyanyuk, hanya layak jadi doktor, tak layak jadi Perdana Menteri dah kan. Itu suara PAS sebelum PRU. Kita masih ingat lagi, ya. Tapi bila Tun Dr. Mahathir jadi menteri, lebay inilah yang pertama, ya, ketuk pintu pejabat menteri dan mengatakan bahawa PAS menyokong Tun Dr. Mahathir sampai PRU ke-15. Bahkan ada timbalan Presiden PAS dalam parlimen sebut kita akan buat usul undi percaya kepada Tun Dr. Mahathir. Ini perangai PAS kan. Okeylah, masa tu kita tengok. Kita tengok lagi perangai PAS. Selepas jatuh Tun Dr. Mahathir, naik pula Muhyiddin. Naik pula Muhyiddin. PAS sanggup tinggalkan UMNO. Ketika itu dah ada perjanjian dalam Muafakat Nasional, ya. PAS akan bersama dengan UMNO bergabung untuk menghadapi PRU. Kan. Tapi bila Muhyiddin naik, dia tawar sikit saja jawatan, ya. Jadi menteri mewah, presiden jadi duta khas, maka PAS sanggup meninggalkan UMNO, ya, dan bersama dengan Muhyiddin. Dan sekali lagi keluar kenyataan bahawa PAS akan menyokong Muhyiddin sampailah PRU. Jadi PAS ni main dua kolam ni, ya. Dalam Perikatan Nasional pun dia ada, dalam Muafakat Nasional pun dia ada. Jadi PAS ni ibarat macam satu kaki di satu perahu yang lain, satu kaki lagi di satu perahu yang lain. Ini pernah dipesan oleh almarhum Tok Guru Aziz, ya, melarang PAS bermain dengan dua kolam. Dia tegur PAS jangan main dua kolam, jangan sebelah kaki perahu ni, sebelah kaki di perahu ni, sebab bila perahu yang satu ni pergi ke utara, yang satu lagi pergi ke selatan, jadi PAS akan terkangkang di tengah-tengah, ya. Jadi apa yang berlaku sekarang lah, ya. UMNO dah curiga pada PAS. PAS pun dah sound dengan UMNO, kenapa tak sokong Perikatan Nasional, kenapa tak sokong Muhyiddin, ya. UMNO pula bagi tahu bahawa kenapa pula sokong Perikatan Nasional tanpa mendapat kebenaran keputusan di dalam Muafakat Nasional, ya. Sebenarnya kerajaan yang ada sekarang ni kita tak tahu nak sebut kerajaan apa,
Ya, Perikatan Nasional pun ada kat situ, Muafakat Nasional pun ada kat situ, Barisan Nasional pun ada kat situ. Hakikatnya kerajaan ini adalah kerajaan yang tidak rasional langsung. Jadi mak wajarlah, ya, dan tepat pada waktunya sekarang ini bahawa usaha Anwar untuk mendapatkan sokongan daripada beberapa ahli parlimen, daripada UMNO, dan kita harus akui, ya, bukan kita nak kata semua pemimpin UMNO itu makan duit rasuah, ya, jahat belaka, tak ada. Ada juga yang jujur berjuang dalam UMNO kerana percaya kepada parti UMNO, ya, parti yang lama, parti keramat orang Melayu ni, ya. Ada yang yakin dengan UMNO seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu yakin dengan UMNO, maka Anwar pun masuk UMNO. Sekarang ni mungkin ada di kalangan ahli parlimen yang yakin dengan UMNO dengan perjuangannya, tetapi bila berada dalam parti yang tak kena, ya, awak seorang yang bersih, yang tidak suka rasuah, ya, yang tak suka kroni dan sebagainya, bila berada dalam parti UMNO sudah tentulah tidak akan dapat kehadapan. Jadi inilah yang berlaku pada Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu, ya, bila beliau keluar daripada ABIM, beliau menyertai UMNO, Barisan Nasional, dan ditegur oleh almarhum Ustaz Fadil Noor, rakan beliau. Sewaktu Anwar jadi Presiden ABIM, almarhum Ustaz Fadil Noor ni adalah timbalan beliau, ya. Jadi ramai menyangkakan bahawa bila Anwar masuk politik sudah pastilah PAS adalah pilihan pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana beliau adalah Presiden ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. Beliau orang yang boleh bercerita tentang sejarah Islam, ya, boleh baca Quran, bukan setakat boleh baca doa dalam bahasa Melayu seperti Abah Kau, ya. Dia boleh baca Quran, dan beliau boleh membaca buku-buku karangan syekh-syekh dari segi usrah dalam kuliahnya. Beliau boleh baca khutbah tanpa ada teks, ya. Jadi imam solat ni biasa baca khutbah tanpa teks, bukan saja di negara kita, bahkan di luar negara, ya, di Australia, baca teks bersama dengan pelajar-pelajar di Mesir satu ketika dahulu. Ini kelebihan yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Kalau setakat nak baca doa boleh jadi Perdana Menteri yang hebat. Dekat kampung saya pun Tok Siap boleh baca doa, kan. Lantik Tok Siap jadi Perdana Menteri, bahasa Arab lagi doa dia. Jadi itu biasanya, ya. Sebab tu saya katakan bahawa tak peliklah, ya. Tapi dengan kabarnya ada mungkin dalam 2-3 orang ahli parlimen PAS yang katanya condong kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apapun, kita tak tahu siapakah yang sebenarnya memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itulah bila ada beberapa ahli parlimen, setakat ini 6 orang, ya. 6 orang daripada ramai ahli UMNO, 6 orang saja yang buat daripada polis yang mengatakan bahawa namanya dalam senarai yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dan minta polis siasat, ya. Cuma kita rasa pelik sikitlah, ya. Yang menyediakan list senarai yang menyokong Anwar itu adalah orang lain, ya. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah menyenaraikan siapa dia penyokongnya, bahkan difahamkan dalam mesyuarat Majlis Perintah Harapan pun benda ini adalah sulit, ya. Mungkin jumlah diketahui, tetapi siapa yang menyokong itu tidak ada siapa yang tahu, ya. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu biarlah kebahaduli tuanku saja yang jadi orang pertama selain daripada beliau yang tahu siapa yang sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Macam mana list tu boleh keluar, dan berbanyak version, ada yang lain, ya, jumlahnya, ada yang lain jumlahnya. Jadi yang keluarkan list itu sepatutnya inilah orang yang patut dipanggil untuk siasatan, ya, kerana dia yang keluarkan list sehingga kan melibatkan nama beberapa pimpinan UMNO. Tetapi kita agak pelik kenapa yang tidak disiasat siapa yang mengeluarkan saya nama, tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim dipanggil. Mungkin ada sebab lain, kemungkinan polis cuma nak mengesahkan, ya. Mungkin dipanggil Datuk Seri, mungkin dalam beberapa minit saja saya ingat. Paling tidak pun dia akan tanya Datuk Seri, betulkah senarai ini? Datuk Seri kata, oh saya tak keluarkan list. Bila dia kata tak keluarkan list, habislah, ya. Nak siasat apa lagi? Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan saya yang keluarkan list, jadi habislah, kan. Takkan dia tanya, okey, mana list yang sebenar? Itu di luar bidang kuasa polis lah, ya. Itu kerja orang politik, ya, untuk menilaikan siapa yang sokong, siapa tak sokong. Itu kerja Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan pihak PDRM tidak perlu tahu siapa yang sokong dia. Cuma PDRM cuma mesti mengesahkan bahawa betul tak betul list ini,
Dan sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan bukan beliau yang menyelesaikan, maka habis. Jadi tugas pihak polis seterusnya adalah mencari siapa yang membuat fitnah, ya, menyelesaikan nama-nama yang melibatkan beberapa orang MP. Itu yang sepatutnya berlaku. Dan setakat ini saya rasa itulah yang akan dijalankan oleh PDRM, dan yang sepatutnya dipanggil untuk siasatan pada hari ini, ya, dipanggil Datuk Seri Anwar, tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tapi ditunda, ya. Saya dapat tahu bahawa pihak PDRM menunda tarikh tersebut kerana diketahui bahawa hari ini adalah appointment ataupun tarikh yang ditetapkan oleh istana untuk bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah pun mengutus surat awal 2 minggu yang lalu, ya, untuk bertemu dengan tuanku, tapi atas sebab kegeringan ke bawah duit tuanku, maka ditangguhkan, ya, apabila tuanku telah sihat dan mula bertugas seperti biasa, maka apa yang ditangguh itu diteruskanlah, ya. Itu yang ditetapkan pada hari ini 13 hari bulan, ya. Bukan 13 hari bulan tu bukan hari yang akad sumpah, ya. Ramai walaon yang dah mula kata kena ada akad sumpah, ya. Jadi kita nak bagi tahu bahawa 13 hari bulan bukanlah hari untuk akad sumpah. 13 hari bulan adalah untuk menunaikan hajat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bertemu dengan Tuan Agong, dan kita tak tahu berapa jumlah yang sebenar dan siapa yang menyokong dan siapa yang masih kekal, siapa yang bertambah, ya. Tapi setakat yang saya tahu hari ini bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi dalam keadaan berkeyakinan penuh, ya. Kita yang berdebar-debar. Jadi saya tak peliklah kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim ni orang yang sentiasa confident, sentiasa tenang, ya, tidak gusar. Tapi kita penyokong amat gusar kerana sebenarnya kita pengharapan kita tinggi kepada beliau, ya. Dan beliau adalah seorang pemimpin yang boleh menempuh berbagai dugaan, cabaran dan juga tekanan, sehingga saat-saat akhir ini semakin kuat lagi tekanan yang diterima oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apapun kita merasakan, alhamdulillah beliau diberi kekuatan, ya, untuk menghadapi sebarang kemungkinan, sebarang tekanan yang dikenakan ke atas beliau. Dan kita mengharapkan supaya esok kepada tuanku diberikan kesihatan yang baik, ya, kesihatan yang juga kekuatan dan juga ketenangan di dalam membuat keputusan, dan juga kita mendoakan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mempunyai kekuatan, ketahanan menghadapi tekanan di saat-saat akhir ini, ya. Pihak musuh memang akan menggunakan berbagai-bagai cara untuk menggagalkan di saat-saat akhir. Dia macam main bola jugalah, ya. Di masa-masa kecederaan ni, masa itulah, ya, nak cari pura-pura penalti, nak cari penalti percuma pura-pura jatuh dalam kawasan penalti, ya. Apa ni, halang orang dengan tolak menolak, ya. Pangkah keting orang di saat-saat akhir inilah, macam-macam yang akan berlaku. Jadi begitulah yang sekarang ini berlaku. Kita tengok di media sosial sekarang ni pelik-pelik, ya, yang keluar macam-macam. Dikabarkan hari ini, semalam Muhyiddin jumpa dengan Tun, hari ini pula dengan ceritanya jumpa dengan Zaid Amidi, ya. Kemungkinan besok pun dengan ceritanya Presiden PAS pun akan dipanggil juga ke istana. Itu saya tak pasti, tapi saya dengar khabar Presiden PAS juga akan dipanggil juga, ya, ke istana. Okey, tak kisahlah apa yang berlaku esok, cuma yang pentingnya kita berdoa supaya apa yang kita harapkan bahawa kerajaan yang kita dirikan melalui mandat rakyat ini dapat dikembalikan kepada rakyat, ya. Jadi kalau 22 bulan diberikan kepada kita, banyak yang kita cadang dan kita rancang tidak dapat dilakukan, walaupun banyak juga yang telah kita lakukan, tapi tidak sempurna kerana 22 bulan itu kita diterajui oleh seorang Perdana Menteri yang tidak ada langsung sikap ikhlasnya, ya, yang tidak ada langsung memiliki semangat untuk mengadakan reform, ya. Semangat untuk mengadakan reform yang ada dalam kepala otaknya adalah untuk melaksanakan dendam kesumatnya kepada Najib Tun Razak, ya. Jadi beliau nak jadi Perdana Menteri hanya nak melunaskan dendamnya kepada Najib Tun Razak. Sebab itu bila dia jadi Perdana Menteri,
apa pun disebut, dia sentiasa akan menghentam Najib Tun Razak. Kita bukan nak bela Najib, ya. Kita dah sebelum PRU kita dah hantam dia macam-macam. Kita dah buat laporan polis, macam-macam kita lakukan, dan bila kita jadi kerajaan, dia telah pun didakwa, maka habislah, serahlah pada mahkamah untuk menentukan, kan. Tapi berlainan dengan Tun, ya. Mahkamah dah bicara dah apa pun, dia masih lagi duduk Najib, ini Najib, ini Najib. Jadi nampak sangat dia jadi Perdana Menteri ini ada kerana dendam peribadinya, ya, dendam peribadinya kepada Najib Tun Razak. Jadi sebab itulah beliau gagal untuk menjadi seorang Perdana Menteri yang memikirkan tentang rakyat, yang memikirkan tentang manifesto, ya. Dalam parlimen boleh kata manifesto itu bukan kitab suci dan sebagainya, satu kenyataan yang mengguris hati kita, ya. Waktu itu kita dalam Pakatan Harapan menyokong kerajaan Pakatan Harapan ketika itu, hati kita terguris, ya, apabila seorang Perdana Menteri berjawab dalam parlimen tentang manifesto, tidak ada langsung sifat tanggungjawab dan juga seriusnya, ya. Paling tidak berilah alasan, ya. Tak bolehlah gunakan alasan manifesto bukan kitab suci dan sebagainya. Jadi ini alasan yang boleh membuatkan kita rasa kurang hormat kepada beliau, dan kita rasa beliau bukan seorang yang Perdana Menteri yang serius untuk melaksanakan reformasi, ya. Begitu juga banyak lagi perkara-perkara yang beliau langgar, ya. Tapi ketika itu kita masih lagi mengharapkan beliau akan berubah dari masa ke semasa, ya, untuk menyesuaikan dirinya dengan agenda reformasi. Tapi malangnya Tun Mahathir ni seorang manusia yang tak tahu nak berubah, ya. Walaupun usia semakin lama semakin lanjut, sepatutnya beliau lebih matang, sepatutnya beliau lebih bijak untuk berfikir kehendak rakyat, ya. Tapi beliau masih lagi memikirkan tentang pribadi, dendam pribadi, kesumatnya kepada seseorang, ya. Kalau beliau dah benci kepada seseorang itu, beliau akan sanggup lakukan apa saja, ya. Dan beliau sanggup untuk berkawan dengan Anwar, beliau sanggup untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Kenapa? Kerana dendamnya kepada Najib. Itu saja. Bila Najib dah masuk mahkamah dan beliau masih lagi menyerang Najib habis-habisan, ya. Menyerang Najib habis-habisan, akhirnya Tuhan balas, ya, apabila beliau sendiri dikhianati oleh presiden, partinya sendiri, ya. Jadi sedikit demi sedikit Tun Dr. Mahathir ini telah pun diaibkan di dunia ini lagi, sehingga beliau dipecat daripada parti pun oleh SUK-nya sendiri, ya. Tak berlaku pada parti lain. Bagaimana Setiausaha Kerja boleh pecat pengerusi parti, tapi ini berlaku kepada Tun. Tapi beliau tidak pernah sedar sehingga hari ini beliau masih lagi memperlekehkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya amat menghormati dan kita respect dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebab selepas daripada kita jadi kerajaan sampailah kita jatuh, ya, dikhianati, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah merendah-rendahkan Tun Dr. Mahathir. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah menyerang pribadi Tun Dr. Mahathir, ya. Sebab tu dalam kerajaan lagi, Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh katakan setiap minggu bertemu dengan Tun, ya. Bukan untuk minta projek, ya. Bertemu dengan Tun bukan untuk minta jawatan, bukan untuk minta projek, tapi menyampaikan idea, ya. Apa yang Tun buat tak betul, mungkin Anwar tegur dalam pertemuan itu, kerana Anwar tidak mahu tegur di publik, ya. Sebab masa itu kita jadi kerajaan dan beliau adalah seorang Perdana Menteri, maka Anwar bertemu, mungkin buat teguran, mungkin buat cadangan, ya. Jadi hubungan baik yang ditunjuk oleh Anwar terhadap Perdana Menteri Dr. Mahathir pada itu memang tidak boleh kita nafikan, ya. Dan sepanjang kita jadi kerajaan, apabila Anwar ditanya tentang kepimpinan Dr. Mahathir, Anwar sentiasa menyeru supaya rakyat terus memberikan sokongan kepada Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi orang ini bila dah hilang kuasa sekarang ini, beliau menyatakan bahawa beliau dalam kerajaan dulu, Anwar ni kerja dia nak burukkan saya. Anwar jumpa raja-raja nak burukkan saya. Tengok, kan. Tapi Anwar sampai sekarang Anwar tak jawab, ya. Sampai sekarang Anwar tak jawab apa yang Tun sebut, ya. Sebenarnya Tun Dr. Mahathir ni tidak perlu Anwar burukkan, apatah lagi dengan raja-raja, ya. Tidak ada maknanya Anwar nak memburukkan Tun Dr. Mahathir depan raja-raja, kerana raja-raja negara kita ni kenal Tun Dr. Mahathir, ya. Boleh katakan semua raja-raja Melayu kenal perangai Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sejarah beliau dulu dengan raja-raja semua ketahui, semua kita ketahui, ya. Masa itu saya masih lagi muda remaja, tapi saya tahu sejarah, ya, peristiwa isu perlembagaan, ya, yang mengambil kuasa raja-raja itu berlaku di zaman Tun. Berlaku krisis ketika itu istana dengan Dr. Mahathir,
Dan raja-raja semua tahu perangai Tun Mahathir. Jadi tak perlulah Tun nak tuduh Anwar burukkan beliau di depan raja-raja dan sebagainya, kerana perangai dia tu semua raja tahu, ya. Bukan setakat raja tahu. Saya ingat pun ketua pengawal istana tu dapat pintu depan tu pun tahu perangai Tun, kan. Kita pun tahu sebenarnya, tapi bila kita harap dia berubah, kan, kita terima dia sebagai Perdana Menteri, kan, maka kita yakin bahawa mungkin boleh berubah bila berada dalam parti kita. Tapi tidak, dia cuba untuk menjadikan Pakatan Harapan ni seperti mana beliau pernah memimpin UMNO dulu. Apa yang beliau nak sebut, apa yang beliau nak buat, ya, beliau akan lakukan, ya. Sehinggalah pada peringkat beliau nak menghancurkan Pakatan Harapan. Parti yang beliau sertai, parti yang bantu beliau menjadi Perdana Menteri, beliau ada cita-cita untuk menghancurkan Pakatan Harapan. Buktinya, apabila beliau hilang kuasa, apabila kerajaan Pakatan Harapan jatuh dan beliau menjadi dilantik oleh Agong sebagai Perdana Menteri interim, ya, beliau mencadangkan supaya beliau menjadi Perdana Menteri di bawah kerajaan perpaduan. Ya, ada di situ dilantik menteri daripada parti PAS, UMNO, semua partilah, ya, akan dilantik. Tidak ada parti-parti en bloc, maknanya dia dilantik ahli parlimen yang tertentu yang beliau yakin boleh bekerja dengan beliau, dan beliau akan jadi kerajaan di bawah kerajaan perpaduan. Maksudnya, apabila beliau mencadangkan sebuah kerajaan perpaduan, bermakna beliau nak menghancurkan kerajaan Pakatan Harapan yang wujud lagi ketika itu, ya. Bermakna secara automatiknya, kalaulah cita-cita beliau itu disokong oleh UMNO dan PAS dan juga disokong oleh Pakatan Harapan, maka beliau menjadi Perdana Menteri. Beliau akan menjadi Perdana Menteri di bawah nama kerajaan perpaduan, dan ketika itu beliau boleh menghancurkan impian rakyat Malaysia yang nak tengok Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kerana apa? Kerana bila dah jadi kerajaan perpaduan ini, Tun Dr. Mahathir tidak terikat lagi dengan janji-janji manifesto Pakatan Harapan, iaitu untuk mengangkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Sebab itulah beliau nak hancurkan dulu Pakatan Harapan, nak wujudkan kerajaan perpaduan agar Anwar tidak lagi disebut-sebut sebagai pengganti beliau sebagai Perdana Menteri. Itu cita-cita Tun ada dalam kepala otak dia, ya, untuk menghancurkan Pakatan Harapan. Tapi alhamdulillah, cita-cita jahat beliau ditolak sendiri oleh PAS dan juga UMNO, dan apatah lagi ditolak juga oleh Pakatan Harapan. Maka bila beliau melihat beliau tidak ada peluang mewujudkan kerajaan perpaduan, beliau kembali semula kepada Pakatan Harapan. Ya, beliau balik semula kepada Pakatan Harapan untuk mengharapkan simpati semula daripada rakyat untuk angkat beliau sebagai Perdana Menteri. Tapi telah ditakdirkan bahawa pengkhianatan itu berlaku juga, dan kerajaan Pakatan Harapan tidak boleh lagi bertahan, ya, walaupun dipertikaikan jumlah sokongan yang dibawa oleh Muhyiddin ketika itu, ya, tidak ada siapa yang mendesak pun, ya. Masa itu pun saya tak pasti sama ada atau tidak pihak berkuasa minta Muhyiddin listkan saya nama siapa yang sokong. Ada pihak ada yang minta, ya, kita tak minta, ya. Tapi bila masuk waktu Anwar, mereka cabar, ya, Ustaz Tuan Brain Tuan Man cabar sebut nama senarai-senarai dan sebagainya, ya. Tapi masa Muhyiddin dulu tak ada siapa yang minta, dengan jumlah yang dibawa kepada istana, ya. Itu pun jumlah yang boleh dipertikaikan, kerana sewaktu di hotel tempat Pakatan Harapan, semua ahli parlimen Pakatan Harapan berkumpul, kita telah mendapat jumlah SD 114 ketika itu. Saya berada di hotel pada malam tu, ya. Tak salah saya yang paling terakhir sign SD menjadikan jumlah 114 adalah ahli parlimen daripada Sarawak, Marubian. Dan benda itu ditunjuk saja secara live dalam Facebook bahawa Pakatan Harapan telah mendapat jumlah 114 SD yang menyokong Pakatan Harapan untuk terus jadi kerajaan. Tetapi kita tak tahu macam mana Muhyiddin menyatakan beliau juga ada 114. Kita pelik macam mana kita ada 114, dia pun ada 114, dan beliau mengatakan bersatu seluruhnya menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Sedangkan pada ketika itu Tun Dr. Mahathir dan ada 5 atau 6 orang yang ahli parlimen yang bersama dengan Tun tidak menyokong Muhyiddin, tetapi Muhyiddin menyatakan bersatu sepenuhnya menyokong beliau. Itu pun kita tak jadikan satu isu, kerana bila dah bawa ke istana kita terima saja,
ya, kena bila bawa ke depan Yang Tuan Agong, maka terpulang Tuan Agong sendiri. Bila mereka yakin pada salah satu yang ditunjukkan, maka itu hak kepada diri tuanku, dan kita tidak menjadi isu yang besar. Berbeza dengan Anwar sekarang ni, bila Anwar umum saja, oh macam-macam kan, kena dendahkan senarai nama sampai ke peringkat report polis dibuat. Report polis dibuat. Macam mana usaha mereka nak menggagalkan Datuk Seri Ibrahim, ya. Berbeza dengan sewaktu kita dijatuhkan secara khianat, kita cuma bantah, kita tak berhimpun, kita tak berdemo, ya. Dan saya rasa ada satu report polis saja dibuat, itu pun saya tak pasti. Tidak ada report, satu report polis dibuat kerana kita mahu disiasat jumlah yang dibawa oleh Muhyiddin, sama ada betul atau tidak. Dan saya tak tahu sama ada report itu disiasat ataupun tidak. Itu saja yang saya tahu. Selepas itu kita terima dan kita akur bahawa Muhyiddin ditabalkan menjadi Perdana Menteri. Dan ada orang tanya saya, dia kata Muhyiddin ni bukan kerajaan pintu belakang, ya. Muhyiddin ni bukan khianat, dia dilantik oleh Duli Yang Mulia Yang Tuan Agong. Maka pelantikan oleh Duli Yang Mulia Tuan Agong itu tidak boleh ditikaikan, pelantikan yang sah. Ya betul, saya akui bahawa dari segi perlembagaan undang-undang ni adalah pelantikan yang sah, memenuhi perlembagaan. Tetapi dari segi moral dan etikanya, semua tahu bahawa ini satu kesalahan dari segi moral dan juga etika. Jangan kita melakukan sesuatu pengkhianatan tetapi kita nak melindungi di sebalik raja-raja. Saya rasa itu tidak bertanggungjawab, ya. Bila kita melakukan satu benda dalam strategi politik yang bertentangan dengan etika, tetapi kita berlindung di sebalik raja-raja. Sedangkan raja ni bukan orang politik. Raja-raja bukan boleh baca semua strategi politik mana parti, ya, untuk nak berkuasa, kan. Raja menjalankan tugas berpandukan kepada perlembagaan. Jadi politik, strategi politik, helah politik, sama ada jahat atau buruk, itu pemimpin politik. Jadi strategi yang dilakukan oleh Muhyiddin ini adalah strategi yang tak betul, yang tidak beretika, dan dari segi hukum Islam pun saya rasa satu perbuatan yang jelas haram, ya, apabila menipu mandat rakyat, mengambil mandat rakyat dan sebagainya, ya. Jadi ini yang saya pelik, kenapa parti Islam PAS boleh sokong seorang pengkhianat, ya, kerajaan yang tubuhkan hasil daripada pengkhianatan. Tidakkah PAS dulu telah pun ditunjukkan oleh Allah berlaku kepada PAS sendiri, ya, di mana pernah jatuh kerajaan tahun 1960 lebih, kerajaan Terengganu, pernah juga ditumbangkan dengan makna pengkhianatan. Kemudian berlaku juga di Perak di zaman Wabi Nizar, menjadi Menteri Besar Perak, di mana di kerajaan itu jatuh kerana pengkhianatan 3 orang, ya, 3 orang khianat, maka kerajaan jatuh. Ketika itu PAS berhukum bahawa kejatuhan itu, rampasan itu hukumnya haram, gaji haram dan sebagainya, sampai peringkat ada beberapa orang lebay yang berbaring depan jalan raya, depan istana Perak ketika itu untuk menghalang upacara angkat sumpah Zamri, ya, calon daripada UMNO untuk menjadi Menteri Besar menggantikan Nizar. Berapa orang yang berjubah, berserban, ya, bawa bendera PAS sebagainya, baring depan istana menghalang Sultan Perak untuk mengadakan upacara angkat sumpah. Begitu sekali PAS pasal itu berjihad, ya. Berjihad, baring kat jalan raya. Kerana mereka merasakan rampasan kuasa itu tak betul, haram. Ketika itu, ketika PAS menjadi Menteri Besar. Tapi hukum sekarang berbeza. Sebab apa? Sebab dia sendiri nak rampas kuasa, bersebhat dengan orang yang khianat untuk mendapatkan jawatan. Jadi apa bezanya peristiwa rampasan di Perak dengan peristiwa yang berlaku di Putrajaya pada bulan Februari yang lalu. Jadi itulah saya katakan bahawa PAS yang ada sekarang ni, PAS sama seperti MIC, sama juga seperti MCA, ia hanya sebuah parti politik semata-mata. Kebetulan majoritinya Melayu dan juga Islam, tetapi adalah sebuah parti politik yang kalau dikaitkan agama itu bukanlah daripada hukum agama yang sebenar. Banyak yang kita boleh pertikaikan daripada kegiatan PAS dengan apa yang dilakukan sebelum menjadi kerajaan, setelah jadi kerajaan, apa yang PAS telah lakukan. Jadi apa yang beliau sebut sebelum ini, apa yang beliau sebut sebelum ini, ternyata bila jadi kerajaan tidak dapat dilaksanakan, ya. Saya boleh sebut satu-satu apa yang pernah PAS sebut dalam parlimen waktu beliau, waktu PAS menjadi pembangkang, tapi bila jadi kerajaan langsung tak berbunyi. Dan baru-baru ni dia rasa macam nak jatuh, barulah timbul pasal nak haramkan judi, arak dan sebagainya. Okey,
Jadi tak ada apa nak cerita dah kan. Dah malam. Heshan siapa ni? Nasaruddin Mat Yusof. Anas Toredo mantap. Kemudian apa ni, Anas Mat Khairul. Anwar jumpa raja-raja bukan dia minta, dah Sultan panggil menghadap takkan nak tolak ya. Ya sebenarnya memang awalnya memang Datuk Seri Anwar sendiri mohon untuk menghadap, pada mana Datuk Seri Anwar lah yang mohon menghadap, tapi ketika itu ditangguhkan, Raja izinkan ya, Sultan Istana izinkan untuk perjumpaan 2 minggu yang lalu, tetapi kegeringan ke bawah duli tuanku menyebabkan pertemuan itu ditunda ya, dan sekarang ini disambung baliklah bila tuanku alhamdulillah sihat, maka diperkenankan untuk pertemuan. Jadi nak kata tuanku yang minta jumpa Anwar itu salah sebenarnya ya. Datuk Seri Anwar sendiri yang mengutus surat untuk bertemu dengan kebawah duli tuanku, dan istana membenarkan, mengizinkan Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan tarikh yang telah diberi, tetapi oleh kerana kegeringan tuanku maka ditangguhkan, ditunda ya, seperti mana yang keluar daripada kenyataan resmi daripada pihak istana. Dan alhamdulillah ya, bila tuanku telah mula bertugas pada awal minggu yang lalu, maka ditetapkan adalah hari ini ya, untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan kebawah duli tuanku. Jadi kita telah pun melihat bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melaksanakan tugasnya, tanggungjawabnya sebagai Ketua Pembangkang dan juga Pengurusi Pakatan Harapan, seperti mana sendiri arahan daripada Pakatan Harapan, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim kena cari sokongan, jumlah sokongan untuk menyokong beliau, dan sudah pastinya apabila nak cari jumlah sokongan, tak mungkin ya kita boleh dapat sokongan yang penuh daripada kartel ataupun pengkhianat. Sudah pastinya kita akan ambil sokongan luar daripada itu, dan kebetulan daripada UMNO yang menyatakan sokongan, dan alhamdulillah ya, kalau kita harapkan sokongan ini berkekalan sampai esok ya, tidak ada pengkhianatan juga berlaku, dan sekiranya berlaku juga pengkhianatan, maka kita tidak boleh kata kegagalan Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, bahkan kita wajib bersyukur kerana beliau telah berusaha, dan juga beliau telah berikhtiar ya, sedaya upayanya, dan itulah menepati Islam ya, bahawa Tuhan tidak tanya kamu menang atau kalah, kamu berjaya atau tidak, tetapi Tuhan akan tanya adakah kamu telah melaksanakan tugas dan juga telah berusaha dengan sedaya upaya. Jadi mendapatkan hak kita yang dirompak itu hukumnya wajib ya, merampas hak itu hukumnya haram. Jadi yang apa yang Datuk Seri Anwar buat ini adalah satu kewajipan ya kepada Pakatan Harapan untuk mendapatkan kembali mandat rakyat yang diberi untuk kita 5 tahun yang telah dirampas, baru kita berusia 22 bulan ya. Jadi kita berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua, memberikan ketenangan, ketabahan, kesabaran kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga memberikan kesihatan dan juga ketenangan, taufik dan juga hidayah kepada ke bawah duli yang mulia tuanku. Semoga apa yang kita harapkan akan mendapat keberkatan dan kerahmatan dan juga pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni tak ada nak sembang, kita sebelum tidur ya, lakukan solat sunat, hajat ke ya, laku tahajud ke, perbanyakkan doa ya, dan kita mengharapkan niat kita ya, harapan, boleh katakan harapan seluruh rakyat Malaysia, mengharapkan perubahan pada kerajaan yang ada sekarang ini akan dapat ditukar dengan kerajaan yang sepatutnya diberikan mandat sehingga PRU yang ke-15. Dan harapan kita agar kali ini adalah peluang untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi pemimpin, untuk membawa negara ini ke arah sebuah negara yang lebih maju, cemerlang ya, dan dapat melaksanakan reformasi seperti mana yang selalu beliau laungkan. Walaupun beliau hanya ada cuma, kalau beliau jadi Perdana Menteri pun insya-Allah beliau cuma ada masa 2 ataupun 3 tahun sebelum PRU. Walaupun masa itu agak singkat untuk melaksanakan apa yang diingini, saya yakin bahawa apa yang beliau akan dapat lakukan adalah jauh lebih baik apa yang dilakukan oleh zaman Mahathir ya, dan juga di zaman Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin ni kita tak boleh nak nilai lah ya. Sepanjang beliau jadi Perdana Menteri pun
golongan wartawan pun bising ya, tak pernah ada PC soal jawab dengan wartawan, duduk baca putusan je seperti pemegang besar mall raja-raja mengumumkan hari raya ya. Baca putusan balik kan, tidak ada soal jawab wartawan. Saya pun tak tahu, mungkin beliau tak sihat ya, kerana kita pun tahu keadaan kesihatan beliau. Mungkin beliau tidak boleh menerima asakan bertubi-tubi daripada wartawan ya, menyebabkan beliau akan tertekan dan mengganggu kesihatan beliau. Jadi oleh kerana kesihatan itu, sepatutnya beliau dah letak jawatan ya. Apatah lagi apabila beliau tahu beliau tidak dapat sokongan majoriti dalam parlimen ya, dan setiap usulnya tidak pernah menjejak 102 sokongan. Dengan keadaan kesihatannya lagi, sepatutnya beliau wajib untuk meletakkan jawatan. Kerana dalam keadaan kesihatan yang begitu, usahakan jadi Perdana Menteri ya. Kalau kita nanti imam di kampung pun, kalau yang tak sihat uzur ni, kena tukarlah kalau ada imam yang sihat ya. Jadi tak perlu kekalkan sebagai imam solat kalau ada yang sihat. Jadi yang ini jadi Perdana Menteri yang tak sihat, kabarnya hanya boleh 4 jam saja bertugas. Jadi kita tahu apa yang beliau mampu lakukan. Sebab tu tak pelik kita tengok ekonomi jadi sekarang apa yang berlaku ya. Dan kita tahu apa dasar, sampai sekarang pun kita tahu apa dasar dapat pula menteri-menteri yang tak, saya pun tak tahu apa yang dilakukan. Yang kita selalu tengok buat kerja pun Ismail Sabri, setiap hari keluar TV. Kebetulan dia pengurusi MKN, jadi nampaklah ada kerja kan. Yang lain tu Haji Adi kita langsung kita tahu lah kan. Lain kita tahu ya, menteri TikTok, menteri air suam, itulah yang ada dalam standard kerajaan yang ada sekarang ini. Jadi kita harapkan baruan dapat lakukan dan negara kita kembali menjadi sebuah negara yang amat disegani ya, di Asia ini ya. Di Asia sekarang ni kita sudah jauh ketinggalan daripada Indonesia, bahkan kita juga ketinggalan dengan Vietnam, apatah lagi dengan Singapura. Jadi esok kita mengharapkan ya, insya-Allah dalam pukul 11, ada yang kata pukul 11, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan ke istana, dan saya difahamkan selepas itu beliau akan mengadakan sidang akhbar ya, apakah perkembangan selepas pertemuan beliau dengan tuanku, dan kita mengharapkan satu perkawaran yang baik. Walaupun kita tahu esok bukan nak angkat sumpah, esok hanya menyembahkan senarai, dan kita mengharapkan supaya Allah ya menetapkan iman kepada semua ahli parlimen yang betul-betul ikhlas ya, untuk membela negara, untuk memajukan negara, untuk menyokong Datuk Seri Ibrahim demi agama, bangsa dan negara ini, supaya mereka ditetapkan iman. Kerana di saat-saat akhir ini berbagai-bagai tawaran, berbagai urutan, tekanan sudah pasti akan mereka alami. Hanya kekuatan jiwa, kekuatan keharanian yang mampu untuk melawan kesemua ini. Jadi sekian dulu. Lepas ini boleh tidur. Okey. Nasruddin dia Mak Yusof, ya Allah permudahkan urusan Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, amin. Siapa lagi? Lagi nampak lagi apa ya, Mak Lipan pun ada. Mak Lipan pun ada. Baru lepas mengeting Mak Lipan tadi ni. Zulhairi Zakaria, Muhammad Roger Kau baru masuk. Okey, Anas Toredo, Makei Cik Hasan, Mak Sabri, Ahmad Syaril, ada Abu Zainal, Fadli Haji Ahmad, Muhammad Kamal, Duen. Okey, Zek Libra, ramai lagi, Aidi Arjuna, ya, Muhammad Karim. Jadi terima kasih banyaklah kepada kawan-kawan yang masih lagi tak tidur, yang boleh kita sembang di Facebook walaupun tak dapat nak sembang semua ya. Laju sangat tak sempat nak baca ni. Okey, itu saja yang dapat saya kongsikan pada awal pagi ini, dan kita harap dapat bertemu di lain masa dalam suasana kerajaan yang baru, insya-Allah. Ya. Firdaus Abdul Rahim. Okey, di penghujung video masuk. Apa pun terima kasih. Terima kasih banyak, dan sekali lagi pada rakan-rakan yang masih lagi belum subscribe YouTube channel saya ya, Fauzdin Channel. Ini baru ada 1,000, telah menjangkau 1,000 yang telah subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Kerana kalau sekiranya mencukupi syaratnya, kita akan mungkin buat live Facebook dan juga di YouTube ya. Jadi sebab itu saya harapkan subscribe channel saya supaya kita dapat share lah sekali kita bersara melalui YouTube. Okey, minta maaf kalau ada yang tersinggung, salah bicara, terutama daripada rakan-rakan kita, daripada kumpulan-kumpulan walaon macam biasa dalam politik ni, kadang-kadang kita keluar bahasa kadang agak kasar, kesat dan sebagainya ya. Tapi kalau
bagi saya, kalau saya di sini, kalau jumpa dengan kawan-kawan, walaupun walaon macam mana pun, ya, kalau kita kenal, biasa dengan dia, kita boleh sembang, minum air dan sebagainya, tidak masalah. Jadi perbezaan politik itu tidak sampailah ke dalam hati, ya, tak sampai ke dalam hati, mungkin keluar di mulut saja, tapi tak sampai tanam hati, sampai kebencian, ya. Sebab kita masih lagi ingat bahawa kita ni orang Islam yang tak sepatutnya kita putus silaturahim kerana perbezaan pendapat dan juga perbezaan dari segi politik, ya. Dalam bahasa kita boleh sebut, ya, macam maki, hamun, macai, walaon dan sebagainya. Tapi bila kita bertemu dalam mana pun, janganlah kita basah muka, tak tegur dan sebagainya, ya. Okey, sekian dulu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bye bye.